Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ini BIS Malaysia, Khamis 22 Februari 2024 bersama saya, Akmal Hafiz Ruslan. Prestasi ringgit dan ekonomi Bumiputera di mana tahapnya? Jadi fokus BIS Malaysia pada petang ini. Kami akan dapatkan pandangan daripada ahli ekonomi untuk berkongsi mengenai prestasi ringgit serta usaha mengukuhkan kembali nilai ringgit. Selain itu, tumpuan respon BIS hari ini terarah kepada Kongres Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera yang akan berlangsung pada minggu hadapan. Seiring usaha mengangkat kedudukan Bumiputera dalam arus pembangunan negara pasca merdeka, apa mungkin agenda pemerkasaan yang perlu diberi perhatian serta di mana tahap pencapaian ekonomi Bumiputera ketika ini? Nantikan semuanya dalam BIS Malaysia seketika nanti. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami.
Baik saudara, dari perkembangan pasaran itu tadi, kita dapat perhatikan pergerakan semasa ringgit. Bagi memahami faktor yang mempengaruhi prestasi ringgit serta apa mungkin usaha yang boleh dilaksanakan dalam memperkukuh kembali nilai ringgit, kita dengarkan kata pakar ekonomi. Mata wang ringgit buat masa ini telah mencatatkan penurunan, terutamanya berbanding mata wang dolar Amerika Syarikat. Faktor penyumbang adalah terdiri daripada sektor luaran seperti suasana kadar faedah di Amerika Syarikat, yang mana pihak Fed dijangka akan mengekalkan kadar faedah untuk suatu tempoh yang agak lama. Kemudian terdapat faktor-faktor lain seperti pemotongan kadar faedah di China serta kemelesan ekonomi di Jepun dan di UK. Faktor ini adalah di luar kawalan oleh kerajaan Malaysia. Justru, cara terbaik untuk memulihkan nilai mata wang ringgit adalah dengan melaksanakan agenda pembangunan ekonomi yang telah dirancang secara konsisten dan teratur. Di samping itu, reformasi dasar fiskal juga perlu dilaksanakan bagi mengukuhkan kedudukan kewangan kerajaan. Namun, ia perlu dilaksanakan secara beransur-ansur dan tidak mengejut. Pendek kata, tiada jalan singkat untuk memulihkan nilai mata wang ringgit. Kerajaan perlu konsisten dalam pelaksanaan agenda pembangunan dan rakyat pula perlu mendapatkan maklumat yang tepat dan sahih. Saudara, selain usaha memperkukuh ringgit, tumpuan ketika ini pastinya terarah kepada agenda pemerkasaan Bumiputera menerusi Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 minggu hadapan. Program yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC itu bakal mencipta usaha memperkasa Bumiputera dalam soal teknologi baharu dan plan futuristik untuk generasi akan datang. Ekonomi Bumiputera di mana tahapnya? Ikuti respon BIS bersama pengarah program MBA Putra Business School PBS Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOSM ada statistik berkaitan dengan median upah bulanan, dan di situ kita dapati kaum Cina mendahului iaitu sebanyak RM4,000 dan kaum India di tempat kedua iaitu RM2,500, dan juga kalau kita lihat Bumiputera sebenarnya di tempat yang ketiga iaitu RM2,000, dan statistik ini merangkumi 6.45 juta pekerja formal. Satu lagi statistik yang kita boleh lihat adalah dari segi pendapatan isi rumah kasar bulanan penengah mengikut kumpulan etnik. Pada tahun 2022 kita dapati isi rumah kaum Cina masih mendahului dengan RM8,167, diikuti oleh kaum India RM6,627 dan juga Bumiputera RM5,793. Dan kalau kita mahu lihat pula dari segi status pemilikan equity korporat Bumiputera, masih lagi belum mencapai sasaran sekurang-kurangnya 30%, dan setakat ini hanya mewakili 17.2% berasaskan nilai pasaran bagi tahun 2019. Malahan selepas pandemik, peratusan ini semakin menurun. Dalam agenda pemerkasaan ekonomi Bumiputera, sudah tentu ada perkara yang perlu diberi tumpuan oleh kerajaan dari segi cabaran yang mungkin menuntut kajian holistik itu sendiri, kerana kalau kita lihat pada masa ini, Bumiputera sebenarnya menerima banyak manfaat daripada sokongan pembiayaan daripada dana yang diperuntukkan oleh kerajaan kepada pelbagai agensi Bumiputera. Ada lebih kurang 16 agensi Bumiputera seperti Majlis Amanah Rakyat MARA, Amanah Ikhtiar Malaysia, Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga ataupun Tekun Nasional, Equinas, Equity Nasional Berhad, Teraju, dan juga Perbenaran Nasional Berhad PNB. Dan kalau kita lihat sejak 3 rancangan Malaysia terdahulu, sokongan pembiayaan ini telah mencecah lebih daripada RM30 bilion. Sudah tentu kalau kita lihat dana yang sedemikian banyak, ekonomi Bumiputera dapat diperkasakan, tetapi apa yang kita lihat
masih lagi belum mencapai sasaran, dan adakah sesuatu yang tidak kena ataupun apakah sebenarnya cabarannya. Dana telah diberi tetapi permekasan itu tidak tercapai. Oleh itu, apabila saya melihat isu ini, kajian yang harus dilakukan oleh kerajaan bukan setakat hanya melihat sama ada dana itu telah sampai kepada penerima ataupun dana itu telah digunakan oleh penerima, tetapi yang lebih penting untuk menilai output ataupun impak daripada pemberian dana tersebut. Di situ kita kena tengok cara pengukuran prestasi ataupun bagaimana ekonomi Bumiputera diperkasakan. Kita menjurus kepada impak ataupun output berbanding hanya proses penyaluran dana itu sendiri. Saya melihat penganjuran Kongres Ekonomi Bumiputera ini memang ada kepentingannya, terutamanya dalam menjayakan usaha pemerkasaan dan juga meningkatkan ekonomi Bumiputera itu sendiri, dengan syarat ianya harus bersifat lebih inklusif, iaitu ianya bukan sahaja semata-mata untuk Bumiputera tetapi juga memastikan bahawa golongan lain, kaum lain yang miskin turut dapat dibantu. Kerana bayangkan kalau kita lihat satu kawasan, satu kampung, kalau usaha hanya untuk meningkatkan kekayaan kaum Melayu sebagai contoh, mungkin dia ada kedai yang lebih besar dan sebagainya, tetapi kalau masyarakat Cina, India di situ kekal miskin, maka perniagaan kaum Melayu itu pun tidak akan maju, kerana tidak ada pasaran yang mampu memastikan kemampanan perniagaan tersebut. Maka kalau sama-sama makmur, maka ekonomi secara keseluruhan akan berkembang dan ekonomi Bumiputera juga turut akan mampu berdaya tahan. Baik saudara, diharapkan data dan statistik mengenai ekonomi Bumiputera itu tadi dapat memberi input bermakna menjelang Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 minggu hadapan. Dan respon daripada ahli ekonomi mengenai usaha pemerkasaan ekonomi Bumiputera mengakhiri BIS Malaysia edisi 22 Februari 2024. Teruskan bersama RTM untuk perkembangan semasa dalam Berita Wilayah. Saya Akmal Hafiz Ruslan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.